Tepat pukul 11 malam, mereka semua tertumpu dekat Atih nak tengok apa jadi. Tak sampai 5 minit, tiba-tiba Atih mengeliat macam sakit sangat dekat belakang badan dia. Dan bermulalah aksi dia. Atih terus bangun dan bersedia macam ada sesuatu nak datang. Lepas tu mereka nampak Atih macam tengah berlawan dengan sesuatu. Banyak mengelak sambil mendengus-dengus suara dia. Mungkin Wak dah mula buat kerja kot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi kisah Zul yang menceritakan tentang abang dia yang kena rasuk lepas balik dari main bola. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisahnya bermula di suatu petang masa Zul, Abah dengan abang dia Atih duduk dekat rumah sambil tunggu dua orang kakak Zul ni, Alang dengan Acik, balik dari kampung jenguk Wan, nenek mereka lah. Alang dengan Acik balik naik bas. Jadi Abah yang jenis kuat sangat risaunya, fikir macam-macam lah. Takut benda buruk jadi dekat dua orang anak perempuannya. Munda mandi Abah dalam rumah tu. Jam dah pukul 4 lebih petang. Hari nampak gelap sangat, macam nak masuk waktu maghrib. Tapi tak hujan pun. Atih dah mula gelisah sebab dah janji dengan kawan nak main bola dekat padang sekolah. Dia minta izin dengan Abah, tapi Abah tak bagi Atih pergi main. Tunggu sampai Alang dan Acik balik dulu. Lagipun cuaca tak elok kata Abah. Tapi Atih ni jenis degil sikit. Dia pergi juga. Dah nak masuk maghrib, Alang dengan Acik tak sampai-sampai lagi. Ngam-ngam lepas azan maghrib, Atih balik dari main bola. Muka Abah masam je sebab Atih tak dengar kata. Atih masuk bilik buat tak tahu je. Tak lama lepas tu, Alang dengan Acik pun sampai. Abah baru nak solat masa tu. Dengar je mereka dah balik, Abah terus ke muka pintu. Mungkin nak tanya kenapa lambat sangat balik agaknya. Belum sempat Abah bercakap, tiba-tiba Atih keluar dari bilik. Terus marah-marah Alang dengan Acik. Mereka yang lain terpinga-pinga lah. Tak tahu kenapa Atih marah sangat sampai Alang dengan Acik menangis dibuatnya. Lepas tu Atih terus masuk bilik. Alang dengan Acik pun masuk bilik kemas barang yang mereka bawa dari kampung tadi. Zul masuk tandas nak ambil wudu. Keluar dari tandas terus masuk bilik. Zul kongsi bilik dengan Atih. Masuk je bilik, Zul tengok Atih dah lain macam. Dia duduk berlunjur atas lantai sambil sandar dekat katil. Jari tangan semua kejang-kejang, tutup rapat macam ni. Kepala tunduk ke bawah. Zul ingatkan sakit asma Atih datang, sebab selalunya kalau Atih kena asma teruk sampai kejang tangan dia. Tapi kali ni lain sangat. Seram pula tengoknya. Zul terus keluar panggil Abah, Alang dengan Acik. Bila mereka masuk bilik, Abah tanya Atih, "Teh, kau kenapa ni? Sakit asma kau datang ke?" Atih tak menjawab. Bila tengok Atih tak bagi respon apa-apa, mereka urut-urutlah badan Atih. Zul pula cuba nak renggangkan jari jemari Atih yang dah kejang tu, tapi susah sangat. Zul genggam jari telunjuk Atih tu, guna semua jari dia. Tapi dengan satu jari tu je, Atih boleh gerakkan sebelah tangan Zul. Walaupun Zul melawan, punyalah kuat. Kemudian Atih mula mengerang macam tak sedarkan diri. Zul yakin masa tu memang ada benda dalam badan Atih. Abah suruh Alang telefon Cik Mijah, adik Abah ni. Tak lama tu Cik Mijah sampai dengan Mak Uda, adik ipar Abah. Cik Mijah dengan Mak Uda pun rasa yang Atih ni dah kena rasuk. Mereka berdua suruh panggil bomoh. Tapi Abah tak suka sebab Abah lebih yakin dengan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran. Namun Cik Mijah bertegas juga suruh panggil. Cik Mijah terus telefon seseorang. Sambil tu mereka letaklah ladi hitam dekat kaki Atih. Meraung-raung Atih dibuatnya. Kuat gila dia raung. Suara Atih pun berubah sikit. Sementara tunggu perawat sampai, mereka
Mereka semua pakat baca Yasin dekat ruang tamu. Atih duduk dekat dalam bilik, tak ada orang teman. Rumah dah penuh dengan jiran-jiran. Lepas habis baca Yasin, Zul masuk bilik nak tengok Atih. Atih terbaring je atas katil. Lepas tu Zul bacalah ayat kursi sambil picit tengkuk Atih. Tiba-tiba Atih mengaum macam harimau. Disebabkan terkejut yang amat sangat, Zul terus berlari keluar bilik. Dalam ramai-ramai dekat ruang tamu tu ada seorang sepupu Zul bernama Halim. Dia memang rapat dengan Atih. Halim cakap nak masuk bilik tengok Atih. Mereka pun ramai-ramai lah ikut sekali. Bila Halim sampai dekat pintu bilik, Atih terus duduk atas katil macam tak ada apa-apa je berlaku. Halim tanyalah, kau sakit ke Atih? Buat pertama kali Atih bercakap sejak maghrib tadi. Ramai orang dekat luar kata Atih. Yalah, semua datang nak tengok kau. Tiba-tiba Atih cakap, aku nak balik lah. Ni kan rumah kau nak balik mana? Aku nak balik kata Atih. Sambil bangun dari katil dan berjalan perlahan menuju ke pintu dapur. Ramai-ramai lah tahan Atih. Dekat 7-8 orang tahan dia. Tapi dia jalan macam biasa je, macam tak ada apa benda. Sampai dekat pintu dapur, Atih berhenti. Lepas tu macam orang bisu, keluar suara sikit-sikit. Atih tunjuk isyarat macam nak menulis. Mereka pun bagilah pen dengan kertas. Nak tahu apa yang ditulisnya. Atih tulis tulisan Thailand. Dah tentulah mereka tak faham. Lepas tu Atih meronta-ronta nak lepaskan diri. Mata dia merah sangat. Salah seorang saudara Zul bernama Ali buka pintu dapur dan berdiri dekat muka pintu tu. Tiba-tiba terasa macam ada angin masuk. Ali pun cakap lah memang ada angin lalu dekat muka dia. Serta merta Atih terus rebah. Mereka angkat dan baringkan Atih depan TV. Masa ni pula dapat tahu perawat tu tak dapat datang. Tak tahulah kenapa. Lepas baringkan depan TV, Atih tersedar dan terus meracau dan meronta-ronta. Kejap okey, kejap tak okey. Dalam masa yang sama, benda dalam badan Atih tu cakap, aku nak pindah dah, tapi cucu aku tertinggal, tertanam dekat bawah pokok manggis belakang rumah. Aku masuk badan dia supaya dia boleh tolong tebang pokok tu dan lepaskan cucu aku. Terkejut jugalah mereka dengar Atih cakap macam tu. Tapi mereka tak buat pun apa yang benda dalam badan Atih tu suruh buat. Masa tengah kecoh-kecoh tu, telefon rumah berbunyi. Acik jawab. Rupanya perawat yang tak jadi datang tu telefon. Dia suruh ambil limau dan cuba suakan dekat ujung hidung Atih dan tengok apa reaksi si Atih ni. Lepas letak telefon, Acik terus ambil limau dekat dapur dan buat apa yang perawat tu suruh dia buat. Nak tahu apa jadi? Lidah Atih perlahan keluar dari mulut sampai hujung lidah sentuh pada hujung hidung macam nak dapatkan limau yang Acik suakan dekat hidung dia tu. Disebabkan dah ngeri sangat, Acik sampai tercampak limau tu. Barulah perlahan lidah Atih masuk dalam mulut semula macam lidah ular tu. Lewat malam tu, Atih nampak macam dah reda sikit. Jiran-jiran terus tidur dekat rumah Zul. Mana tahu boleh tolong kalau ada benda buruk yang jadi nanti. Alhamdulillah sampai ke siang tak ada apa-apa yang jadi. Bila siang, Atih nampak macam normal, cuma tak bercakap je. Kelakuan dia pun lain macam sikit. Dia mandi, makan, minum macam biasa. Tapi tak tahulah yang makan minum tu Atih atau benda lain. Kalau tengok Atih makan, nasi membukit dan macam orang kebulu, berbulan tak makan. Benda ni berlarutan lebih kurang seminggu jugalah. Asal masuk maghrib sampai lewat malam, mulalah Atih meracau meronta. Dalam waktu seminggu tu macam-macam perkara berlaku. Hari pertama lepas kejadian tu, waktu siang, Atih nampak okey je. Alang dengan Acik terpaksa ambil cuti. Mereka ni satu tempat kerja. Siang tu Alang dengan Acik cubalah bercakap dengan Atih. Tapi Atih diam je dan pandang mereka berdua dengan pandangan tajam dan menyeramkan. Ada sekali tu Alang suruh Atih solat. Saja nak tengok Atih ni dah betul-betul okey ke atau benda tu ada lagi dalam badan dia. Atih, kau dah solat belum? Kalau belum, pergilah solat dulu, dah azan maghrib ni. Tanpa banyak soal, Atih terus bangun menuju ke bilik air. Alang suruh Zul mengintal betul ke Atih ambil wuduk tu. Zul pun intailah sikit-sikit. Nampak tertib je Atih ambil wuduk. Lega rasa Atih sebab fikir Atih dah boleh dah ni. Lepas tu Atih terus masuk bilik. Bentang sejadah pun betul kiblatnya. Lagi bertambah lega lah hati si Zul ni. Tapi bila Atih mula angkat takbir, dia nampak lain macam. Zul intai Atih dari langsir pintu bilik. Alang, Acik dengan Abah ada dekat dapur. Yang buat Zul terkejut, Atih boleh ketawa-ketawa masa tengah berdiri tu. Macam main-main. Sambil ketawa tu dia pusing kanan, pusing kiri. Zul risau jugalah, takut kan Atih nampak pula dia dekat pintu bilik tu. Dalam hati Zul kata, memang betul lah, syaitan ni pandai menipu. Tak sampai 2 minit pun, tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada apa, Atih terus nak lipat sejadah. Jadi sebelum Atih perasan Zul ada dekat situ, cepat-cepat Zul ke dapur bagi tahu Abah, Alang dengan Acik. Mereka suruh biarkan. Pukul 9 malam, Cik Mijah sampai dengan perawat yang tak jadi
datang semalam tu. Perempuan rupanya. Macam biasalah, perawat tu pun buatlah persiapan nak mengubat dengan limau, keris, kain kuning dan macam-macam lagi. Muka Abah dah masam mencuka. Abah memang tak suka benda macam tu, tapi nenek belah Abah ni nak juga. Tambahan pula Cik Mijah tu kenal dengan perawat tu. Jadi bermulalah upacara. Sepanjang merawat tu, Atih asyik mengerang kesakitan. Ramailah yang tolong pegang. Suasana rumah sama macam semalam, penuh dengan jiran-jiran yang kebanyakannya saudara mara juga. Tiba-tiba perawat tu ikat kain kuning dan tutup muka dia. Dari celah kain kuning tu, Zul nampak wajah perawat tu dah berubah jadi macam orang yang sangat tua. Dari muka elok terus jadi berkedut dan menakutkan. Menurun katanya. Lepas baca itu ini dan bagi ubat dalam bungkusan, perawat tu pun balik. Masa ni Atih nampak tenang je lah. Lega lah kejap, tapi kejap je lah. Lepas tu Atih meracau balik. Perawat tu dah pesan kalau Atih jadi balik bagi ubat yang ditinggalkan tadi, tapi tak berkesan pun. Atih dalam keadaan sama, kejap okey kejap tak. Sambil jari telunjuk dengan jari hantu tangan kanan dia disilangkan. Jari telunjuk tangan kiri pula sentiasa tunjuk pokok manggis belakang rumah tu. Dua-dua tangan Atih letak atas perut macam mayat sambil baring depan TV dekat ruang tengah rumah. Mata terpejam. Sesekali Atih buka mata, mata dia nampak merah. Zul dan yang lain berjagalah sampai ke subuh. Takutkan kalau terlelap tiba-tiba Atih hilang pula, lagi susah. Hari kedua, waktu siang macam biasa, tak ada apa yang pelik. Macam biasalah, rumah mula kecoh lepas masuk waktu maghrib. Setiap malam mereka baca Yasin atau mengaji. Atih masih terbaring macam mayat. Lagi kuat mereka mengaji, lagi kuat Atih mengerang dan tiba-tiba Atih merangkak macam harimau sambil pandang tepat ke belakang rumah tempat pokok manggis tu. Ada yang terdiam, ada yang teruskan mengaji dan ada yang dah bersedia nak pegang Atih. Atih mendengus-dengus dengan matanya merah menyala. Bila mereka cuba pegang nak baringkan dia semula, Atih melawan dengan suara garau. Tiba-tiba Atih tundukkan kepala macam tengah sedut sesuatu. Rupa-rupanya benda yang dekat dalam badan Atih tu panggil kawan-kawan dia yang lain untuk masuk dalam badan Atih. Masa Atih tengah sedut tu, barang-barang yang tergantung dekat stor belakang rumah semua bergoyang, dah macam kena angin ribut. Yang mana tengah mengaji cuba kuatkan lagi bacaan. Ada juga yang azan. Suasana jadi kelam kabut dengan budak-budak menangis dengan Atih yang dah tak macam manusia lagi. Semua orang dah tak tahu nak buat apa. Yang mana datang bawa anak kecil terus balik rumah, tak berani nak tunggu situ lagi. Selang 15 minit, dalam pukul 10 lebih, suasana reda sikit. Tapi Atih masih merangkak macam tadi. Kali ni dia tak agresif sangat, jadi mereka pun berani nak datang dekat dia. Dan akhirnya mereka dapat baringkan Atih semula. Bila Zul pegang cuping telinga, hidung dan ibu jari kaki Atih, Zul terasa lain sangat. Macam ada angin sejuk bergerak keluar masuk. Mungkin benda-benda yang diserunya tadi dah masuk dalam badan Atih agaknya. Kemudian salah seorang saudara Zul, si Ali, ajak Zul dengan beberapa orang yang lain pergi stor belakang rumah nak tengok apa yang jadi. Bila buka je pintu stor tu, bau dah lain macam. Bila buka lampu, memang betul lah segala barang yang tergantung yang atas rak semua berterabur macam ada orang mengamuk dekat dalam tu. Tak tunggu lama dah, cepat-cepat mereka kunci stor terus masuk rumah semula. Masuk je dalam rumah, Atih terus renung tajam dekat mereka macam tak suka mereka pergi buka stor tadi. Tapi Alhamdulillah, lepas tu dah tak ada apa-apa jadi sampai ke subuh. Petang esoknya, Abang Zul, si Angah, sampai dengan isteri dan anak kecil dia. Atih salam Angah macam biasa tapi tak bercakap. Dan satu lagi yang Zul perasan, Atih tak boleh bertentang mata dengan sesiapa pun. Bila bertentang mata, dia mesti alih pandangan. Dan macam biasalah, setiap kali maghrib akan kedengaran lah suara Atih mengerang sebab tak tahan dengar mereka mengaji. Malam tu dah tak berapa ramai orang dekat rumah. Semua orang lelaki duduk dekat ruang tengah rumah jaga Atih sambil mengaji. Yang perempuan duduk dekat ruang tamu, termasuklah isteri dan anak kecil Angah ni. Atih yang tengah mengerang tiba-tiba terus duduk tegak, tangan lurus ke sisi dengan mata merah terjegi je. Rupanya Atih jenguk anak kecil Angah yang ada dekat ruang tamu. Mereka semua dah bersedia nak tangkap Atih kalau dia cuba lari. Memang betul jangkaan mereka. Atih cuba bangun nak dapatkan anak kecil Angah tu. Mereka tolak muka Atih, tak bagi dia tengok ke ruang tamu tu. Dalam masa yang sama, anak kecil Angah mula meraung sekuat hati. Umur anak kecil Angah tu dalam 5 bulan. Atih semakin menggila. Dia tetap nak terkam anak kecil Angah tu. Dari duduk, sekarang Atih dah berdiri. Tak semena-mena, Atih jadi lemah dan terus terduduk atas tilam. Tiba-tiba Atih menangis. Masa ni lah baru Zul nampak wajah Atih yang betul-betul je. Atih bercakap, "Angah, bawa lari Faiz. Benda tu ingat Faiz tu cucu dia. Bawa dia lari Angah."
Habis je Atih cakap macam tu, dia berubah balik, mata jadi merah. Dalam keadaan kelang kabut tu, isteri Angah dengan ahli keluarga perempuan yang lain bawa lari anak kecil Angah pergi ke rumah nenek yang tak jauh dari situ. Masa mereka nak bawa lari anak Angah tu, Atih makin mengganas sampai pecah bibir Angah, kena tumbuk sebab nak pegang Atih punya pasal. Akhirnya mereka dapat tenangkan Atih dan baringkan dia semula. Macam biasa, Atih baring macam mayat. Lepas tu Angah telefon isteri dia nak tanya keadaan dia kat sana. Mereka semua okey, tapi anak kecil Angah lah masih meraung gila-gila. Mungkin dia nampak apa yang ada dekat rumah tadi. Malam tu semua perempuan tidur dekat rumah nenek, yang lelaki tinggal dekat rumah dan teruskan mengaji. Lepas Atih dah tenang tadi, dia bangun balik dan bersuara, "Jauh dia bawa aku Ngah, jauh sangat. Aku tak tahu apa dia nak. Dia lambai minta tolong aku. Aku takut Ngah, aku takut." Lepas tu Atih baring balik. Mereka yang lain langsung tak faham apa yang Atih maksudkan. Atih terus senyap sampai ke subuh. Siang tu Angah telefon kawan dia, orang Indonesia, panggil Wak je, pandai mengubat. Dalam tengah hari tu Wak sampai rumah. Atih pun ada duduk macam biasa, siap isap okok lagi. Tak tahulah apa yang Wak tu baca. Lepas tu Wak pesan dekat Angah, malam nanti tepat pukul 11 malam dia mula berubat dari jauh. Jadi Wak suruh mereka semua jaga Atih. Malam tu dalam pukul 10 lebih, jiran-jiran dan saudara mara makin ramai datang. Yang peliknya Atih tak mengerang macam biasa walaupun dah masuk waktu maghrib. Jadi mereka pun duduk santai bersembang-sembang sambil berjaga-jaga lah. Tepat pukul 11 malam, mereka semua tertumpu dekat Atih nak tengok apa jadi. Tak sampai 5 minit, tiba-tiba Atih mengeliat macam sakit sangat dekat belakang badan dia. Dan bermulalah aksi dia. Atih terus bangun dan bersedia macam ada sesuatu nak datang. Lepas tu mereka nampak Atih macam tengah berlawan dengan sesuatu. Banyak mengelak sambil mendengus-dengus suara dia. Mungkin Wak dah mula buat kerja kot. Abah berdiri je sambil tangan letak kat belakang, tengok Atih bertarung. Lepas tu Abah geleng kepala. Dia memang tak suka kalau ada melibatkan perkara-perkara yang agak menyimpang ni. Lama-lama Atih yang tadi agresif makin lemah. Tapi tak semena-mena, Atih mengganas semula. Ganas yang paling teruk setakat ni. Nasib baik ramai orang, kalau tak terlawan tenaga dia. Lepas Atih dah tenang semula, dia baring tapi tanpa sentuh belakang badan dia dekat tilam. Kaki berlunjur macam orang tengah buat sit up. Buas mereka tekan dada Atih nak bagi dia baring betul-betul. Sikit pun tak bergerak. Tapi lama-kelamaan dia rebah juga. Tiba-tiba Abah menjerit, "Korang semua tunggu, Abah nak pergi ambil wuduk." Semua terdiam sebab tak pernah tengok Abah macam tu. Abah terus pergi ke tandas. Sebelum sampai ke tandas, Abah buka pintu dapur luas. Masa ni lah mereka nampak dua bilah pisau macam tengah bertarung. Tanpa ada sesiapa pun yang pegang. Terapung-apung je pisau tu dekat udara. Lepas tu tak tahulah apa yang Abah baca. Dua-dua pisau tadi jatuh dan terus hilang. Abah terus tutup pintu dapur. Angah ikut belakang Abah. Abah masuk tandas tak tutup pintu. Angah tengok je Abah ambil wuduk. Memang betul semuanya tertib. Angah tanya Abah, "Abah, kenapa ni? Abah tak pernah macam ni." Abah jawab, "Abah tahu siapa punya angkara ni. Biar Abah berdepan dengan dia." Sambil terus menuju ke ruang tamu. Masa ni Atih dah terbujur macam mayat depan TV. Sampai dekat ruang tamu yang tadi punyalah ramai orang, dah tinggal 2-3 kerat je. Mungkin ramai yang lari balik sebab takut tengok Abah tinggi suara tadi. Meliar je mata Abah, tak tahu apa atau siapa yang dicari. Abah yang tadi tengah marah dah tenang sikit. Kemudian Abah duduk bersila dekat ruang tamu tu. Ada seorang sepupu Abah, dah berumur jugalah. Dia ada dekat ruang tamu tu. Tanyalah macam-macam dekat Abah. Abah tak layan apa pun. Akhirnya Abah suruh semua orang balik. Bila semua dah balik, Angah tanya Abah, "Siapa yang Abah cakap tu bah? Angah kenal ke orangnya?" Dengan nada perlahan Abah jawab, "Abah tak akan bagi tahu siapa orangnya. Abah tak nak kita hidup bermusuhan. Tapi kalau Angah nak tahu, masa ramai orang tadi, Abah tak tahu kenapa mata Abah ni nampak dia seorang je. Orang lain Abah tak nampak. Cuma dengar suara je." Mereka semua terkejut dengan penjelasan Abah tu. Jam dah dekat pukul 1 pagi. Atih tetap macam tu juga. Tak ada perubahan. Wak telefon Angah dan bagi tahu dia tak boleh nak ubatkan. Dah cuba sedaya upaya, tapi Wak kata benda yang bertapak dalam badan Atih tu kuat sangat. Wak dah cakap macam tu, Atih pun dah tak boleh kata apalah. Esoknya Angah nak balik. Alan dengan Acik pula kerja shift, kerja kilang. Mana boleh suka-suka cuti. Tinggallah Zul, Abah dengan Atih. Malam ke-6, suasana suram macam biasa. Saudara mara dan jiran-jiran pun dah kurang yang datang. Zul, Abah dan Pak Cik, suami Cik Mijah, ada dekat ruang tamu. Atih dekat depan TV, terbaring macam mayat.
tak meracau dah. Masa Zul dengan pakcik tengah borak-borak atas sofa, tiba-tiba abah yang terbaring atas tilam dekat ruang tamu tu nampak lain macam. Posisi dia baring sama macam mati, macam mayat. Zul dengan pakcik teruskan borak-borak, buat macam tak ada apa-apa je. Mereka borak pasal Latif yang selalu sebut macam-macam benda masa tengah meracau tu. Kadang-kadang dia sebut esok pagi cuba tengok dekat pokok bunga raya luar rumah tu ada kasut warna biru. Macam-macam lagi lah yang disebut. Kayu tersangkut lah, barang itulah, inilah. Tapi bila periksa esok paginya, semua benda yang Atif sebut tu memang ada. Tengah rancak bersembang tu, tiba-tiba abah bangkit dengan kaki melunjuk, badan tegak je, mata merah menyala, renung tajam ke arah Zul dengan pakcik. Pakcik tanya abah, "Kenapa bang?" Abah terus marah dengan wajah bengis. Tak nampak lagi wajah abah yang sebenar. Abah tengking Zul, "Kenapa kau tak tidur lagi?" Belum sempat Zul nak jawab, pakcik dah tolong jawabkan. "Tak apalah, kita orang nak borak-borak dulu. Kang kalau dah mengantuk dia tidurlah. Sekali lagi aku bangun, kalau kau tak tidur lagi kau siap," kata abah dan terus baring semula. Tak pernah-pernah abah bahasakan diri dia aku. Tak sampai 2 minit, abah bangun semula. Dengan biji mata merah, abah tengking, "Kau tak tidur lagi?" Abah terus berdiri dan tumbuk Zul. Dari atas sofa, Zul terus jatuh terguling atas lantai. Pakcik cuba halang abah. Abah tepis tangan pakcik. Dia halau pakcik keluar. "Kau keluar! Kau jangan ganggu keluarga aku!" Abah tolak pakcik keluar. Lepas tu kunci pintu. Kemudian abah seret Zul suruh baring sebelah Atif. Zul pun turut je lah cakap abah, baring sebelah Atif. Masa Zul pejam mata, dia perasan abah menangis dekat atas kepala dia. Tak tahulah sebab apa. Disebabkan dah terlampau takut, Zul terus tertidur. Esok pagi baru Zul sedar. Bila bangun, Atif dengan abah tak ada. Cepat-cepat Zul keluar rumah. Buka je pintu rumah, Zul terkejut bila tengok ramai orang dekat beranda rumah sebelah. Cik Mijah terus cakap, "Alhamdulillah hidup lagi kau. Makcik ingat apa dah jadi dekat kau." Rupanya malam tadi, lepas abah tumbuk Zul dan halau pakcik keluar, pakcik bagi tahu jiran-jiran dan saudara mara apa yang jadi. Mereka dah puas panggil Zul dari tingkap rumah tu sebelah TV. Zul tak bangun-bangun juga. Zul pun ceritalah apa yang jadi lepas pakcik kena halau tu. Beberapa hari lepas tu, abah dengan Atif dah semakin pulih. Zul tak tahu macam mana mereka boleh pulih. Mungkin sebab abah tak pernah tinggal solat dan berzikir kot. Tapi sampai abah meninggal dunia, abah tak beritahu siapa yang dia nampak malam tu. Dan misteri tu jadi tanda tanya sampai sekarang ni. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.